Terima kasih Yang Berhormat Subang atas pertanyaan. Dan Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat bahawa dagangan karbon di peringkat domestik akan dilaksanakan secara berfasa mulai penghujung tahun 2022. Buat masa ini, Kementerian Kewangan Malaysia bersama dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air serta Bursa Malaysia sedang berusaha untuk mendapatkan buy-in daripada pihak kerajaan negeri di samping menarik pelaburan daripada pembekal kredit karbon yang berpotensi. Pada masa yang sama, kerajaan juga sedang meliti kerangka rekaan pasaran, urusan pendaftaran dan kerjasama dengan pihak-pihak yang membangunkan piawaian antarabangsa. Untuk maklumat ahli yang berhormat, buat masa ini kerajaan tidak berhasrat untuk menswastakan pengurusan dan operasi perdagangan karbon. Sebaliknya, kerajaan sedang membangunkan platform tunggal perdagangan karbon peringkat domestik melalui kerjasama antara Kementerian Alam Sekitar dan Air, Kementerian Kewangan dan Bursa Malaysia. Platform pasaran karbon domestik ini dibangunkan secara berfasa, di mana fasa awal akan melibatkan pelaksanaan pasaran karbon secara sukarela atau Voluntary Carbon Market (VCM) sebelum peralihan kepada skim perdagangan karbon peringkat domestik atau dengan izin Domestic Emission Trading Scheme atau DETS. Sebagaimana semua maklum bahawa Bursa Malaysia adalah merupakan satu entiti berstatus syarikat berhad di bawah Kementerian Kewangan, di mana Bursa Malaysia dipilih bagi membangunkan VCM domestik atau DETS disebabkan pengalaman Bursa Malaysia dalam melaksanakan operasi pasaran karbon atau khususnya capital market seperti equity dan bond. Dalam masa yang sama, Bursa Malaysia juga telah sedia mempunyai keupayaan teknikal dan perundangan untuk menjadi entiti pelaksana DETS. Pelaksanaan fasa-fasa DETS ini akan berpandukan kepada prinsip pasaran terbuka ataupun open market serta permintaan dan penawaran pasaran dan akan memudahkan akses pasaran karbon domestik oleh entiti yang berpotensi seperti syarikat swasta dan kerajaan-kerajaan negeri yang berminat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Subang. Terima kasih Tuan Speaker. Subang memang gembira dengan jawapan daripada Menteri dan hasrat untuk menggunakan Bursa Malaysia dan tidak diswastakannya. Tetapi saya nak tanya soalan tambahan ini tentang negeri Sabah yang telah menandatangani satu carbon asset deal dengan tema-tema yang cukup meragui. Adakah kerajaan pusat bercadang untuk mengambil tindakan dasar dan mengeluarkan guideline yang terbaik untuk memastikan kesemua carbon asset deal yang bakal dilakukan oleh negeri-negeri lain dibuat secara tender terbuka, transparan dengan tema-tema yang munasabah dan bukan lopsided yang mungkin mempunyai unsur-unsur salah guna kuasa dan juga rasuah. Apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan pusat tentang isu ini? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Menteri. Terima kasih pada soalan tambahan. Kita menyedari bahawa antara isu yang besar dalam urusan karbon ini ialah yang melibatkan kerajaan negeri dan beberapa pihak terutama kementerian-kementerian lain. Oleh kerana itu, kita telah menubuhkan sebuah badan tertinggi Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia atau MyCAC yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri yang melibatkan menteri-menteri yang berkaitan dan semua ketua menteri serta menteri-menteri besar supaya apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dapat kita pantau lebih awal. Untuk makluman, negara punya komitmen untuk membuat pelaporan kepada international UNFCCC pada setiap 2 kali setahun yang kita sebut sebagai Biennial Update Report. Di samping itu, kita juga terlibat dalam pelaporan dalam Biennial Transparency Report. Jadi oleh kerana itu, semua kerajaan negeri yang melakukan urus niaga mesti melalui pengetahuan kerajaan pusat sebagaimana yang dibangkitkan kebimbangan oleh Yang Berhormat tadi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, kita mendapat maklumat tentang urus niaga yang telah pun melibatkan pihak kerajaan Sabah yang melibatkan hampir 2 juta hektar tanah dan sebagainya, dan jaminan pada kerajaan Sabah bahawa isu yang berlaku ini tidak akan menjaskan soal potensi. Namun bagi pihak kementerian, kita tidak ada maklumat detail tentang perkara ini kerana hutan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, tetapi pemantauan urus niaga pihak antarabangsa mesti melibatkan kerajaan pusat dan KASA serta KEXA bertanggungjawab kepada semua perkara tersebut dan perlu dirujuk kepada kedua-dua kementerian supaya kita mengelak apa yang dibimbangi oleh Yang Berhormat tadi. Terima kasih. Ya, Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri memberi jawapan. Jadi soalan saya ingin minta Menteri menyatakan 3 kekangan terbesar akan buat pelaksanaan dagangan karbon ini tidak akan berjaya di negara kita. Apakah dia 3 kekangan yang terbesar supaya kita boleh kena pastikan dan akan mengatasikannya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Untuk makluman ahli yang berhormat, terberau bahawa dalam kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Perdana Menteri, bahawa Malaysia komited untuk mencapai sasaran net zero seawal 2050. Itu menggambarkan bahawa kita menyedari kekangan yang ada, tapi kita yakin kita mampu mengatasi kekangan tersebut. Walaupun di antara perkara besar yang di antara kekangan kita ialah mewujudkan suatu akta tentang perubahan iklim dan akta tentang perdagangan karbon, kita sedang membangunkan ke arah akta tersebut. Yang keduanya, komitmen kita supaya negara juga mampu offset semua keluaran karbon kita dengan hutan yang kita ada. Lantaran itu saya ucap terima kasih pada kerajaan-kerajaan negeri yang telah pun berjaya mematuhi hak tebangan yang dibenarkan, dan negara kita masih lagi mempunyai 55% liputan hutan. Dan yang ketiga ialah tentang beberapa program di peringkat kementerian bersama dengan agensi-agensi termasuk kementerian lain untuk sama-sama kita melaksanakan mitigasi dan adaptasi kepada perubahan iklim yang ada negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dapat satu lagi Tan Sri? Tumpat. Mana? Tumpat. Tempat. Pendek ya? Ya, pendek ya. Terima kasih Tan Sri. Sebagai negara yang menjulang sistem kewangan Islam dan kerajaan telah menetapkan majoriti urusan yang melibatkan transaksi maupun perdagangan kewangan mengikut prinsip syariah. Jadi soalan saya, adakah pengurusan dan pengoperasian bursa dagangan karbon ini juga akan dilaksanakan mengikut pematuhan syariah sepenuhnya seperti mana institusi kewangan yang lain? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat. Saya telah pun dapat jaminan dan perundingan di peringkat awal bersama Bursa Malaysia bahawa semua urus dagangan kita ialah undangan yang bertepatan dengan syariah, syariah compliant. Dan kita telah pun mengadakan suatu sesi seminar tentang bagaimana urus niaga pasaran karbon supaya mematuhi syariah. Dan saya dalam perbincangan dengan Oxford University juga, kita akan mengadakan beberapa siri libat urus bagaimana pematuhan kepada sistem dagangan karbon ini dapat kita patuhi berdasarkan pantauan syariah. Dan ini bukan untuk negara kita saja, dan untuk seluruh dunia, dan Malaysia harus lead tentang urus niaga dagangan yang tidak bercanggah dengan syariah. Terima kasih. Terima kasih.